mampan. Sebab itu kita perlukan kepakaran daripada anak-anak kita untuk membangunkan tenaga hijau, grid tenaga hijau, tenaga solar dan sebagainya. Akhirnya, usaha-usaha ini juga akan menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan lain. Sebab itu Ayo Malaysia juga membawakan beberapa lagi permasalahan. Kalau kita dengar, saya cakap tadi, soal jaminan makanan. Saudara-saudari, sekarang ini, kita import makanan daripada luar agaknya berapa banyak? Kalau ikut angka statistik, hampir 55.5 bilion atau sehingga 60 bilion ringgit makanan yang kita makan itu adalah makanan daripada import. Kita bergantung dengan harga yang ditentukan oleh negara luar dan nilaian itu 1/4 daripada seluruh pendapatan negara. Besar, saudara-saudari. Kalau kita tak fokus untuk meningkatkan kuantiti makanan kita, kita tak boleh lagi bergantung dengan negara luar semata-mata. Sebab itu dia, antara satu sama lain masalah ini, dia berkait saudara-saudari. Kalau kita nak meningkatkan produktiviti makanan, kita perlukan kepakaran. Sebab itu kerajaan perlu menyediakan ekosistem itu supaya anak-anak kita ada pekerjaan, mereka dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti makanan, kepada keselamatan makanan, kepada grid tenaga elektrik yang lebih mampan, sustainable, supaya kita tak perlu nak import batu arang sahaja yang kosnya hampir 20 bilion ringgit. Saudara-saudari, apa lagi Ayo Malaysia katakan? Ayo Malaysia juga menekankan tentang akses pendidikan tinggi. Sekarang saudara-saudari, anak-anak kita ini, kita suruh belajar universiti. Dulu banyak peluang. Sekarang tempat pun susah nak dapat. Sebab itu, kalau kita baca kenyataan daripada persatuan-persatuan pelajar, mereka nak tempat untuk menginap. Persatuan Pelajar UM, baru sebulan lepas. Krisis penempatan paling buruk dalam sejarah. Tak ada tempat tinggal lagi. Dipanggil ke universiti, tak ada tempat tinggal. Sebab itu Ayo Malaysia menekankan, jangan kita guna peruntukan kerajaan fokus untuk membina bangunan semata-mata. Saban tahun, kos pendidikan makin tinggi dan makin tinggi, tak ada masalah. Tetapi ia perlu disalurkan di tempat yang betul. Sebab itu Sir Rafizi, dia mendedahkan 8 ke 9 tahun yang lepas tentang satu inisiatif PFI, Private Finance Initiative. Tak salah PFI. Dia suruh buat universiti, dia bagi konsesi untuk dia buat dulu universiti saudari, dia ambil orang swasta buat, kemudian dia bagi konsesi itu, sewakan universiti yang dia dah buat, dana tu pula dipinjamkan daripada kerajaan saudari. Secara asasnya PFI ni bukan masalah, tetapi bagaimana proses perolehan tender. Seperti di beberapa UiTM yang sehingga hari ini mereka tak nafikan bahawa proses tender itu tidak ikut proses yang asal. Akhirnya, kos pendidikan, kos yang diberikan kepada konsesi-konsesi ini 2-3 kali ganda naik menggunakan wang rakyat. Anak-anak kita, tempat pun sekarang sudah terhad, saudari. Sebab itu, daripada banyak masalah, saya cakap tentang underemployment, saya cakap tentang keselamatan makanan, tentang tenaga, tentang akses pendidikan tinggi. Apa benda sebenarnya konklusi dia? Kita nak tunjuk, sekalipun kita bertuah berada di negara yang kita betul-betul sayang dan cintai ini, tetapi masalah-masalah yang sistemik, masalah-masalah yang tak boleh diselesaikan dengan hanya bagi gula-gula ataupun beras, inilah masalah yang perlu kita selesaikan sebenarnya, saudara-saudari. Sebab itu sekiranya saudara Rafizi hilang suara dan rakan-rakan
diberi peluang untuk mentadbir, insya-Allah mereka faham masalah saudara-saudari. Ini masalah sehari-harian kita. Ini masalah bil elektrik tak pernah nak turun kalau dia dah naik. Ini masalah pendidikan tinggi anak-anak kita, anak cucu kita selepas ini, tempat pun belum dijamin. Ini masalah tentang makanan di atas meja kita. Tahun depan, bulan depan, belum tentu ada. Ini masalah anak-anak kita yang nak membela nasib kita, adik-beradik di rumah, di kampung, di Sekincan ni. Nak bela orang Sekincan, anak-anak kita belajar di universiti. Tapi gaji macam tak pergi universiti. Kita tak ada pilihan. Sebab itu kita perlu memilih pihak yang faham tentang masalah ini, bahawa ini adalah masalah yang structural. Ini masalah yang sistemik. Kalau nak selesaikan, mereka perlu faham apa akar permasalahan dia, apa diagnosisnya yang akan menatijahkan kepada penyelesaian jangka masa panjang, saudara-saudari. Kemudian, kita nak beralih di pihak sebelah sana. Saya tak suka nak cakap tentang orang-orang lain, saudara-saudari. Tetapi kejahatan, tetapi kesalahan yang dilakukan itu berkaitan dengan kita, saudara-saudari. Kalau saya nak tanya kepada pengundi-pengundi atas pagar yang masih belum buat keputusan, saudara-saudari, rasa nak undi Barisan Nasional, kalau kita lihat track record mereka, selepas kalah, selepas jatuh tersembam pada 9 Mei 2018, mereka didedahkan, dibogelkan dengan skandal 1MDB di mahkamah. Dengan pendedahan SRC, kes SRC International, yang semuanya bukan lagi fitnah, saudari. Saya nak tanya satu saja soalan. Saya tak nak cakap lagi 1MDB ke SRC, tapi satu soalan. Mereka pernah insaf tak? Ada mereka minta maaf? Ada pernah dengar satu permohonan maaf daripada mana-mana pimpinan UMNO? Ada atau tak ada, saudari? Tak ada. Relax, saudari. Kalau kita dengar kenyataan apabila wartawan tanya ketua pemuda UMNO baru-baru ini, adakah Barisan Nasional akan memohon maaf kerana telah meninggalkan hutang 1MDB yang begitu besar kepada rakyat? Apa jawapan ketua pemuda UMNO ni, saudara-saudari? Jawapannya, kenapa kita kena minta maaf? Ini soal peribadi, ini tak ada kaitan dengan Barisan Nasional, saudari. Kita tak boleh bagi undi kepada mereka kerana tak kala mereka ada peluang untuk insaf sekarang, mereka tidak insaf lagi, saudara-saudari. Saya nak bagi tahu, baki hutang 1MDB ini, yang kita tanggung ini, boleh menanggung belanjawan negeri Selangor untuk 25 tahun lagi, saudara-saudari. Minggu lepas saya berceramah di Pahang. Sebab belanjawan negeri Pahang setahun lebih kurang 1 bilion. Saya bagi tahu, hutang 1MDB sekarang boleh tanggung belanjawan negeri Pahang untuk 50 tahun lagi, saudara-saudari. Kalau saya ni tinggal 30 tahun lagi, masih lagi boleh ditanggung. Betapa banyaknya hutang ini yang akan ditanggung oleh anak cucu kita, saudara-saudari. Sebab itu kita tak boleh pandang enteng. Bukanlah saya nak ulang banyak kali sebagainya, tapi kesan itu cukup besar kalau kita boleh gunakan pertukaran-pertukaran ini untuk memberi injection supaya gaji anak-anak muda kita ini dapat ditingkatkan. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang lain, tak perlu pergi jauh. Di Singapura, saudara, kerajaan mereka pantau supaya gaji ini naik dengan berkadaran dari tahun ke tahun. Sebab itu gaji jurutera 1,600, 1,700, 20 tahun yang lepas. Tapi sekarang ini dengan nilai tukaran wang yang sama, mereka dah ada gaji minimum untuk jurutera sehingga RM5,500. Kita masih lagi di takuk yang lama. Sebab itu tak kala inflasi kita lebih kurang meningkat 4 kali ganda.
Tetapi gaji kita juga meningkat 0.2% saudara dan saudari sekalian. Sebab itu, di akhirnya saudara dan saudari sekalian, yang pentingnya kita perlu memilih perwakilan pihak yang faham tentang masalah kita, saudari. Masalah sehari-harian kita. Masalah yang kita nak dapat makanan atas pinggan. Masalah kita nak pastikan anak-anak cucu kita ada akses pendidikan, saudara-saudari. Untuk memastikan anak-anak kita selepas ini hidup dengan gaji yang lebih tinggi supaya mereka dapat mengubah nasib kita sekeluarga, saudara-saudari. Macam saya cakap tadi, kalau kita lapar boleh pergi makan. Kalau nak melancong boleh pergi ke pantai Sungai Besar. Tapi kalau gaji anak-anak kita kekal rendah, kita dah tak ada negara lain lagi. Ini negara kita, di sini kita lahir dan di sini kita mati, saudara-saudari. Lebih baik kita perjuangkan supaya 19 hari bulan ini kita beri perubahan. Ini sahaja kunci untuk kita membuka pintu yang kita tadi dah kena lock, saudara-saudari, dengan penurunan, dengan gaji yang tidak meningkat, dengan keselamatan makanan yang tidak ada plan yang konkret dan pemasahan lain, saudara-saudari. Saya nak akhirkan, saudara-saudari, saya faham pilihan raya ini adalah pilihan raya yang dipaksakan. Ini bukan pilihan raya yang dimahukan oleh rakyat atau semua. Tetapi kita tidak ada pilihan. Walaupun UMNO Barisan Nasional, mereka memubahkan parlimen dan memubahkan DUN di kawasan-kawasannya. Saudara-saudari, ini adalah masa untuk mengajar mereka. Kalau sekarang mereka tak peduli tentang kita, nak tunggu 5 tahun lagi selepas menang, muka pun mereka tak nak tengok, saudara-saudari. Oleh itu, saya nak tamatkan terlebih dahulu. Saya mohon kerjasama, saudara-saudari, supaya kita mementingkan masa depan kita terlebih dahulu. Kita pilih perwakilan yang faham tentang masalah kita, yang faham tentang masalah keluarga kita. Perwakilan yang sekiranya dipilih, mereka akan fokus kepada masalah dan polisi-polisi pro rakyat berkaitan kita. Bukan untuk mengkayakan diri mereka sendiri. Ini juga pembawaan ayuh Malaysia. Kita akan menolak sebarang calon yang menggunakan kapasiti wakil rakyat untuk mengkayakan diri dan keluarga dan beranak sendiri, saudara-saudari. Kita pilih pimpinan yang faham tentang keluh kesah kita, yang faham bahawa masalah-masalah ini sistemik, bukan boleh diselesaikan dengan bagi gula-gula, dengan bagi beras semata-mata, saudara-saudari. InsyaAllah kita akan peroleh pimpinan yang ikhlas untuk membawa perubahan, pemimpin yang ikhlas untuk memahami masalah rakyat dan seterusnya, mengubah kehidupan, saudara-saudari. InsyaAllah sedikit sebanyak menjadi lebih baik daripada sebelum ini, meletakkan semula di landasan yang asal. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.